نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan nikmat hidup kepada kita dan juga nikmat nafas kepada kita pada hari ini, di mana pada hari ini kita masih lagi dapat menyedut udara Allah yang bersih ini. Kita bayangkan bagaimana orang yang berada dalam kubur, kan, tak dapat nak bernafas. Cuba kita masuk kubur tengok macam mana, kan. Kita dapat rasakan kepanasan dan keperitannya dalam kubur tersebut. Dan alhamdulillah, di atas nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, maka dalam bulan Ramadan yang penuh barakah dan mulia ini, sama-samalah kita memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah, menambahkan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekalan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana satu amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan ini, Allah Taala akan melipat gandakan pahala itu. Tidak seperti mana pada bulan-bulan lain, satu kita buat, satu pahala kita dapat. Tapi pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala gandakan pahala itu berlipat-lipat kali ganda di atas setiap satu amal kebajikan yang kita lakukan. Okey, pada hari ini kita akan membicarakan tentang beberapa persoalan tentang perkara-perkara yang berlaku kepada mereka-mereka yang berpuasa ataupun yang berkaitan dengan Ramadan ni lah, tentang berpuasa ni. Jadi kita nak menyentuh tentang bagaimana puasa ni dapat memelihara kesihatan kita. Kesihatan kita, sama ada kesihatan seorang lelaki ataupun kesihatan seorang wanita. Amalan untuk kita lakukan untuk mengekalkan kesihatan kita yang sempurna di dalam bulan Ramadan ini, kerana puasa itu dia akan memberikan kesihatan yang optimum kepada mereka-mereka yang berpuasa. Dari itu kita mestilah tahu bagaimana kita nak mendapatkan puasa terbaik yang memberikan kesihatan yang optimum kepada kita, kesihatan yang baik, kan. Semasa kita bersahur tu, semasa berpuasa, semasa kita berbuka puasa, semasa kita bersahur, kita utamakanlah mengambil makanan sunnah. Kita makan kurma dulu. Dan kedua, kita utamakan makan buah-buahan, kerana kurma itu dia memberikan tenaga untuk kita berpuasa, di mana Rasulullah dulu makan sehari 3 biji kurma, kan. Tapi tenaganya tu melebihi orang-orang yang makan nasi. Jadi tenaga yang dihasilkan oleh kurma itu memberikan tenaga yang luar biasa kepada mereka-mereka yang berpuasa. Dan seterusnya kita makanlah makanan-makanan yang berzat, yang ada vitamin, ada mineral, dan ada zat-zat yang lain, kan, zat besi dan sebagainya lagi. Dan kita mengikut piramid makanan. Piramid makanan tu macam mana, apa yang perlu kita kurangkan, apa yang perlu kita lebihkan. Walau bagaimanapun, dalam kita berpuasa ini, janganlah kita berlebih-lebihan. Kita kena bersederhana. Janganlah sampai kita kalau pergi pasar tu, semua benda kita ikut hawa nafsu kita, semua benda kita nak beli, kan. Last sekali kita tak dapat apa-apa pun, tarawih pun tidak. Kadang solat isyak pun terlepas, dah penuh perut dengan makanan, penuh, kan. Jadi kita utamakan amalan sunnah dalam kita berpuasa. Sebab itulah orang yang betul-betul berpuasa,
Kalau nak diet, bila akhir Ramadan berat badannya turun. Tapi orang yang naik berat badan tu dia kena muhasabah. Tengoklah kenapa berat badannya naik kan. Mungkin dia ada kesalahan dan kesilapan dalam berpuasa tu, dia tak jaga betul-betul adab berpuasa kan. Seterusnya, banyakkanlah makan selain pada makanan yang berzat ni, dia kena minum air tu banyak-banyak, sebab kita 8 gelas sehari seeloknya. Jadi masa bersahur dan juga masa berbuka tu, sepanjang lepas sahur sehinggalah ke berbuka, kita minumlah cukupkan 8 gelas yang memberikan kesihatan yang sempurna kepada tubuh badan kita, insya-Allah. Bila kita berpuasa dengan sempurna, kita dapat melakukan amal ibadat kepada Allah juga dengan sempurna di sepanjang Ramadan, insya-Allah. Okey. Seterusnya, bagaimana pula kita nak kekalkan istiqamah kita dalam melakukan amal ibadat di dalam bulan puasa? Kita tengok susah nak istiqamah kan? Kerana apa? Malam pertama semangat nak tarawih, bila malam kedua dah tidur dah kan. Malam ketiga sambung, alah dah tak larat dah. Jadi tak istiqamah. Kita nak beramal ibadat tu, kita tidak beristiqamah. Hari pertama kita dah malas nak puasa. Kita puasa tu pun dalam keadaan orang kata hidup segan mati tak mau, orang katakan. Ada juga hari-hari yang kita semangat nak berpuasa. Jadi macam mana kita nak istiqamah dalam ibadat kita ni? Kita nak, kalau boleh nak bertarawih tu bertarawih sepanjang masa. Kalau buat 8 sampai akhir, tapi kita tak mampu. Kita tak mampu nak melawan hawa nafsu kita. Lepas isyak terus tidur kan. Alasannya perut dah kenyang, mata pun dah kuyu. Bantal lah kan jawapan dia. Dari itu, macam mana tips untuk kita melatih diri kita supaya istiqamah? Kita solat awal waktu, kita baca Quran tadarus setiap malam, setiap hari, setiap pagi contohnya kan. Dalam sehari bulan Ramadan tu kita peruntukkan masa untuk bertadarus istiqamah, solat di awal waktu, kita bersedekah setiap hari, kita melakukan solat tarawih, kita bangun di tengah malam bermunajat, berqiyamul lail, tahajud, taubat dan sebagainya lagi. Bagaimana untuk kita kekalkan istiqamah? Pertama, kita kena ikhlas kerana Allah. Kita buat tu, kita kena dengan hati kita yang halus kan. Kita halusi hati kita itu, aku mesti buat ikhlas kerana Allah, bukan kerana mak suruh, bukan kerana bapa suruh, bukan kerana takut pada suami, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk kepada sesiapa, tapi kita buat amal ibadat tersebut ikhlas dan jujur kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana sesuatu yang selain daripada itu kan. Contohnya kalau kita duduk kat rumah, kita tak buat pun tarawih apa semua, tapi tiba-tiba datang ahli keluarga kat rumah, mulalah kita tunjuk rajin. Jadi kita tak ikhlas dah pada masa tersebut kan. Dan kita buat sesuatu amal ibadat itu mesti dengan ilmu, jangan ikut-ikut orang. Dah dia orang sembahyang tarawih kat masjid, kita pun sembahyang dah. Kan orang bersedekah, kita pun bersedekah lah. Orang tadarus, ikutlah tadarus. Kan tak ikut tadarus, orang mengata mengumpat pula, orang jeling-jeling pula kan. Jadi kita dah tak ikhlas kat situ, dan kita buat tanpa ilmu. Apa yang kita buat, kita mesti ada ilmu, ada pengetahuan. Kenapa aku tadarus? Macam mana pula sejarah tadarus ni kan? Sejarah tadarus kita kaji-kaji tengok, malaikat Jibril datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama wahyu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Jibril baca, Rasulullah ikut. Ada yang mengatakan Jibril baca, Rasulullah mendengar. Jadi itulah permulaan tadarus. Baru kita tahu macam ni kan. Jadi barulah kita rasa inisiatif untuk kita meneruskan tadarus tersebut. Macam tu juga kebaikan sedekah. Bagaimana sedekah ini? Orang sedekah, kita pun sedekahlah. Tak boleh macam tu. Kita kena ada ilmu. Sedekah ni rupanya dia dapat menyelamatkan kita daripada azab di dalam kubur, dapat menyelamatkan kita juga di azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan sedekah tersebut memberi semangat kepada kita untuk kita bersedekah setiap hari. Kan? Jadi kalau kita tak tahu apa
kebaikan dan kelebihannya. Jadi kita buat ikut-ikut orang kata apa, taklid buta kan. Jadi tak akan dapat apa-apa pahala pun. Jadi kita buat tu hanya ikut orang dan tak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak dapat nak mendatangkan istiqamah dalam setiap amal ibadat kita dalam bulan Ramadan ini. Dari itu kita sama-samalah mencari ilmu, pengetahuan dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadat yang kita buat itu bukan dasarkan kepada kejahilan kita semata-mata, tetapi atas dasar ilmu dan pengetahuan yang kita ada, barulah amalan kita itu diberkati lagi, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai setakat itu dulu, semoga ianya bermanfaat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.